Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam gerakan Wanita Sejahtera Live bersama Dr. Anda, Anjuran Medik, iaitu Muslimat Medical Team, Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Sebelum kita bermula, saya nak minta para pendengar hari ini untuk like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera, terutamanya top kita pada hari ini agar lebih ramai mendapat manfaat. Okey, tanpa membuang masa, insyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk 10 tips gigi kekal sihat. Okay, Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Ada hadis, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah sukakan kecantikan. Okey. Dr. Azila dah bersedia, Doktor? InsyaAllah dah. Okey, sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau bernama Dr. Nur Azila binti Darbiri, merupakan pegawai perubatan gigi 41 daripada Klinik Presiden Tapah, merupakan graduan Bachelor of Dental Surgery pada 2018 dari UiTM Sungai Buloh. Ada orang Sungai Buloh di sini. Dr. Azila telah berkhidmat dengan KKM selama hampir 3 tahun di Klinik Presiden Tapah, baru sahaja diserap sebagai pegawai tetap sebulan lalu dan masih menyambungkan perkhidmatan di klinik yang sama. Dia berpengalaman menyampaikan ceramah kegigian di sekolah-sekolah menengah di perkampungan orang asli dan juga di kursus asuhan permata kepada bakal-bakal pengasuh. Okey Doktor, soalan pertama kita untuk hari ini. Doktor, kenapa gigi terpaksa dicabut dan apakah faktor-faktornya? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Aini selaku pengerusi majlis dan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya selaku penceramah untuk menyampaikan maklumat atau info tentang pergigian. Dan terima kasih juga kepada semua yang mendengar, yang menonton kerana sudi luangkan masa untuk mendengar tentang apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Okay, so soalan pertama kita, kenapa gigi terpaksa dicabut? Alright. Dan apakah faktor-faktornya ya? Alright. Yeah. Okay, dalam sebenarnya ada banyak faktor lah, antaranya dan yang paling utama lah, saya akan ceritakan yang paling utama. Sebab dalam mulut kita ada dua benda je lah, gigi dengan gusi. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan gigi terpaksa dicabut. Tapi kita akan ceritakan dua faktor utamanya. Pertama sekali disebabkan oleh gigi yang terlalu sakit, disebabkan oleh lubang yang tidak dirawat daripada awal, yang tidak ditampal daripada awal. So itu daripada gigi. Okay, yang faktor keduanya pula ialah disebabkan oleh masalah gusi sehingga menyebabkan gigi bergoyang sehingga tidak dapat diselamatkan. So dua faktor utama ni iaitu daripada gigi itu sendiri dan faktor kedua adalah disebabkan masalah gusi sehingga menyebabkan gigi bergoyang. Okay. Okay, saya pergi kepada satu-satu dulu daripada masalah gigi itu sendiri iaitu dental caries. Okay, caries ni sebenarnya lubang lah. Dalam bahasa lainnya cavity, lubang ataupun decay. Itu benda sama je. Okay. Kita satu dulu lah. Okay, sebelum kita pergi kepada masalah gigi ni, kita nak tengok dulu macam mana rupa bentuk gigi yang sebenar. Bila kita kenal, tak kenal maka tak cinta kan. So kenal dulu macam mana rupa gigi kita yang sebenar. So ni yang kita nampak dekat mulut kita ni hanyalah bahagian crown, warna putih tu sahaja. Tapi dalam rahang kita sebenarnya ada lagi root ataupun apa yang panjang yang kita tak nampak. Okay. So atas tu adalah crown warna putih dan yang bawah tu adalah root dipegang oleh tulang dan gusi. Tulang lah sebenarnya support utama dia dan gusi tu hanya menyeliputi tulang. Okay. Untuk bahagian crown ni dia ada 3 lapisan. Sebenarnya gigi kita ada 3 lapisan. Iaitu lapisan yang paling kuat iaitu lapisan luar sekali ialah lapisan enamel. Okay, yang next ialah lapisan dentin.
And then yang dalam lagi, lapisan ketiga ialah lapisan PAP ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil rongga gigi lah. Okey, untuk enamel itu lapisan yang paling luar ni, dia merupakan lapisan yang paling kuat lah dan dia lebih kuat daripada tulang kita sendiri. Okey, so enamel kena dijaga dengan betul lah. Okey, and then dentin dia kuat juga tapi dia tak sekuat enamel. So bayangkan kalau lubang tu semakin lama makin dalam, dah sampai ke tahap dentin tu dia akan merebak dengan lebih cepat. So that's why kita sarankan cepat-cepat tampal gigi bila kena cek gigi lah. Sebab gigi ni bila berlubang dia tak akan rasa sakit. Once dia sampai dentin baru dia start rasa dulu. Tapi bila kita dapat kesan lubang daripada awal, kita dapat tampal awal, kita dapat cegah sakit gigi tu daripada awal lah. Okay. And then untuk bahagian root, bahagian akar ni, sama juga dia ada 3 lapisan, cuma enamel tu diganti dengan cementum. Tapi apa pun enamel tu paling kuat lah. Okay. Okay, kita nak tengok pula macam mana kejadian caries ni, macam mana caries ni boleh progress, macam mana proses kejadian caries hingga menyebabkan gigi rosak dan terpaksa dicabut. Okay, asalnya kalau tengok gambar yang pertama yang sebelah kiri tu, asalnya lubang kecil je dekat bahagian enamel. Asalnya memang kita tak akan rasa apa-apa, tak akan rasa sakit ke, tak ada rasa apa-apa. Tapi sebab tu bila kita kena check dengan doktor selalu. Sebab doktor je yang boleh check sama ada kita ada lubang ke ataupun tidak. Okay. And then kalau kita tak check, lepas tu caries tu akan progress lagi, dia akan membesar. And then bila sampai ke gambar ketiga ni, dia dah start sampai ke bahagian lapisan kedua iaitu lapisan dentin. Ni dia dah start warna merah ni kan, maksudnya dia dah start sedikit sensitif waktu ni. Okay. Tanya kalau tak dirawat lagi, tak dirawat tu maksud tak ditampal lah. Kalau tak ditampal lagi, dia akan progress lagi sampailah ke bahagian PAP ataupun bahagian rongga gigi ni. Di dalam rongga gigi ni ada saraf dan juga salur darah. So bila once dia dah sampai ke rongga gigi ni, tanyalah kita akan rasa sakit yang teramat sangat. Siapa yang pernah rasa sakit gigi sampai tak boleh nak tidur, tak boleh nak buat kerja-kerja harian, itu maksudnya dia punya lubang ataupun caries tu dah sampai ke bahagian saraf. So waktu ni barulah patient nak datang ke klinik minta cabut gigi. So kalau boleh jangan sampai ke tahap tersebut baru nak datang jumpa doktor gigi. Sebab kerja kita bukannya untuk cabut gigi je. Kerja kita sebenarnya nak prevent, lagi bagus untuk kita prevent. Okay. Okay, so ni rupa bentuk macam mana gigi yang infected lah. Infected tu maksudnya ada nanah. Gigi yang dah rosak lah. Yang telah dah ada bakteria pada gigi tu. So tanya dia memang sakit lah. Okay, so atas ni nampak dikir dia punya lubang tu. Ini lubang dia dah sampai ke tahap bahagian PAP ataupun bahagian rongga gigi ni. And then bakteria tu dia tak tahu nak pergi mana tapi dia akan pergi ke melalui bawah ni lah. Melalui canal gigi ni, root canal ni. And then dia akan menyebabkan abscess pada bahagian ni. Kalau kita ambil x-ray, memang akan nampak lah. Kalau dah start ada abscess, dia akan nampak ada radiolucency pada bahagian ni. Sebab gigi kita ni mineralized kan, so dia dekat x-ray kita akan nampak putih. Tapi kalau yang macam lubang kita boleh nampak dekat x-ray. Sampailah ke bahagian abscess ni pun kita boleh nampak. So dekat tulang pun dia akan effect. Kadang-kadang kita rasa macam ada something keluar daripada gusi. Ni untuk gigi orang yang dah sakit lah. Lepas tu kita cakap tu masalah gusi. Tapi sebenarnya tak. Itu sebenarnya adalah abscess tu dia dah pergi ke tulang dan dia keluar melalui gusi. Okay. Kalau ambil x-ray memang boleh nampak lah abscess ni. Okay, so ni rupa sebenar lah macam mana caries tu dalam mulut kita. So kalau balik ni lepas ni boleh tengok dekat cermin masing-masing tengok ada tak hitam-hitam coklat macam ni dekat gigi. Tapi make sure sebelum kita check tu make sure kita berus gigi dulu lah untuk hilangkan sistem makanan, plak semua. Baru kita boleh nampak. Ini kalau rasa nak check sendirilah. Tapi betternya check dengan doktor gigi lah ya. Untuk sekarang ni kena check dengan doktor gigi, kena call dulu. Untuk check dengan doktor gigi kena call dulu, set appointment dulu. Sebab kita sekarang ni slot tak banyak kan. Nak kurangkan pergerakan dalam klinik. Okay.
Okay, so ni macam mana dental decay process, macam mana caries tu berlaku. Decay tu caries sama lah ya. Okay, so untuk berlakunya caries, dia mesti ada bakteria dengan makanan. Okay, bakteria dalam mulut kita ni sentiasa ada, walaupun kita dah berus gigi, beberapa minit, berapa saat lepas tu dia akan ada balik bakteria ni. Okay, so bakteria ni bila bercampur dengan makanan yang kita makan, especially gula lah, gula. So bakteria bercampur dengan gula, dia akan produce byproduct iaitu acid. Okay, so acid ni bila bertemu dengan gigi kita yang sihat, dia akan jadilah cavity. Okay, boleh faham acid bercampur dengan gigi, dia akan menghakis dan akan menyebabkan cavity. Okay, so habis bab pasal gigi. So ada dua kan tadi, sebabkan dua masalah utama yang menyebabkan gigi terpaksa dicabut. Pertama sebabkan caries yang tak dirawat sehingga menyebabkan kesakitan, dan yang kedua disebabkan gigi bergoyang disebabkan oleh masalah gusi. Okay, so unhealthy gum sama lah juga, kita bahasa kita orang kita panggil gingivitis ataupun periodontitis, dan dua-duanya akan menyebabkan losing teeth, gigi bergoyang lah. So gingivitis, apa beza gingivitis dengan periodontitis ni? Gingivitis ni dia hanya melibatkan gusi saja. Ya, asal-asalnya kalau kita tak jaga oral hygiene, gigi kotor, banyak plak, dia akan menyebabkan gusi bengkak. Okay. Bila tak dirawat, karang gigi, oral hygiene still not good, and then karang gigi penuh, and then dia tak dirawat, tak di scaling lah, tak dicuci, dia akan progress sampailah jadi periodontitis. Periodontitis maksudnya dia dah melibatkan tulang. So sebab tu kita perlu jumpa doktor dia sejak awal lagi supaya kita boleh detect kalau ada masalah gusi, kita akan rawat, akan scaling supaya dia tak progress pada lebih teruk, iaitu periodontitis. Kalau dah masuk kepada periodontitis ni, kita takut tu lah tulang tu dah menurun, senang cerita dia menurun. So benda ni bukan reversible lah, dia irreversible. Kalau tulang dah menurun, siapa yang nak pegang gigi tu lagi kan? Okay. So bila tak ada siapa nak pegang gigi tu yang gigi mula jadi goyang. Kadang goyang sikit-sikit, patient pun tak perasan. Tiba-tiba dia dah tua, dia tengok gigi dah goyang banyak, terpaksa cabut. Ni yang ramai orang tua terpaksa cabut gigi tu. Okay. Alright, so kita tengok dulu, kita kenal dulu macam mana gusi yang sihat dalam mulut kita. Okay, siapa yang ada gusi macam ni, boleh check dekat cermin nanti, tengok gusi macam ni ke tak. Kalau gusi macam ni maksudnya gusi dia sihat lah. Okay. Beza dia, okay, nak tengok macam mana gusi tu sihat ke tak, warna, tengok warna dulu. Tengok warna, dia bukan merah tau, dia warna coral pink. Kalau tengok balik, warna gusi yang sihat ialah warna coral pink. And then kalau perasan, between gigi ni, gusi kita ni, dia tajam-tajam. Dia tajam-tajam. So maksud gusi tu sihat lah. And then kita tak nampak ada swelling, tak ada bengkak. And then kalau tengok gigi tu sendiri pun nampak bersih je kan, nampak tak ada plak, dia berkilat je. Kalau berkilat tu maksudnya tak ada plak lah. Okay, so maksudnya gusi ni sihat. Okay, kita compare dengan gusi yang tak sihat, boleh nampakkan beza dia. Dari segi warna tu, tadi warna coral pink kan, tapi ni warna merah. Dan dia kalau tengok dekat in between gigi ni, kita pakai interdental gums ni, dia tak berbentuk tajam, dia macam flat sikit. So maksudnya tu ada masalah gusi. And then dia punya kita panggil ni marginal gum ni, dia berbentuk macam swelling sikit. So kalau berus dia ni memang senang berdarah. Dia senang nak berdarah. So antara simptomnya penyakit gusi ni kita boleh detect melalui inilah, bila berus gigi sentiasa berdarah. Okay. Dia tak akan sakit, dia tak akan rasa sakit, tapi kita boleh nampak simptom dia melalui itulah, gusi senang berdarah, mulut berbau. Okay, bila kita tengok gigi dia pula dia macam tak berkilat macam tadi kan. Ini boleh nampak ni sebenarnya plak ni. Semua plak yang tak berkilat. Kalau gigi nampak kuning, gigi tak berkilat tu maksudnya ada plak. Okay, ni memang patient ni memang tak berus gigi ni. Okay. Okay, so ni unhealthy gums and bones. Tadi masalah gusi je. Dan ni dah melibatkan tulang. So kalau dia tak dirawat, dirawat sampai dah besar, selalu dah tua lah, selalu dia ambil masa yang agak lama untuk terjadinya masalah tulang ni, dia ambil masa. Selalunya bila orang tua dia akan jadi macam ni. Tu kalau tak dirawat lah, kita harap lepas ni rakyat Malaysia tahulah
kalau boleh pergi jumpa doktor gigi cepat, gigi scaling untuk elakkan masalah gusi tu daripada terus progres jadi kepada masalah tulang pula. Okay. So ni kita nampak macam gigi dia memanjang, tapi sebenarnya gusi dia punya tulang tu yang sebenarnya menurun. Okay. Sebenarnya tulang dah menurun. So ni kita punya akar lah ni. Asalnya dia bahagian sini sampai leher gigi ni kita boleh nampak lah asalnya macam tu. Tapi bila tulang sudah makin menurun, dia akan mengeksposkan kita punya bahagian akar dan menampakkan gigi tu macam lagi panjang. Sebenarnya bukan gigi tu masih panjang, tapi sebenarnya tulang tu yang makin menurun. Okay, so kalau boleh jangan jadi sampai macam ni lah ya. Okey, sebab utamanya masalah gusi ni adalah plak. Plak ni adalah tempat di mana bakteria berkumpul tau. Dia macam rumah kepada bakteria. Kalau macam ni kan yang kita korek ni semua plak ni. Dalam bahasa mudahnya tak gigi lah. So ni dekat sini penuh dengan bakteria, beribu-ribu bakteria dekat sini ya. So kalau kadang-kadang kita tak nampak. So kalau kita nak tengok, kita boleh gunakan ni lah. Plak disclosing agent, dia warna pink ni. Dia akan kita macam kena kumur sikit guna plak disclosing agent tu, and then dia akan stain lah tempat-tempat yang ada plak. Selalunya kalau macam ni kita boleh perasan dia dekat depan ni dia okey, dekat gigi sebelah ni je yang warna pink pekat kan. Pink pekat ni plak lah. Selalu kalau macam ni patient sama ada patient tu ambil mudah berus gigi ataupun memang salah satu faktor sebab gigi dia tak tersusun. Tu yang dia susah nak berus sikit. Okay. And then untuk gambar yang kedua ni kita boleh nampak ini ni kita punya instrumen ni kalau kita scratch, kita scrape dia boleh nampak plak ni berkumpul dekat ni. Ni maksudnya plak lah. Sebenarnya dia masih lembut lagi plak ni dan dia boleh di remove ataupun diberus menggunakan berus gigi. Okay. Kadang-kadang patient ni ataupun pesakit ni dia berus gigi kadang-kadang sampai saya tanya berapa kali sehari, dia kata 5 kali sehari, tapi kotor juga gigi. Rupanya cara dia berus tu salah. Okay. So nanti kita tunjuk macam mana cara berus gigi yang betul lah. Untuk gambar yang ketiga ni, yang bawah ni, yang ni pun, ini lebih kepada macam plak bercampur karang gigi tau. Bila boleh tengok, selalu karang gigi dengan plak ni dia suka duduk celah-celah dekat leher gigi ni. Dia suka duduk dekat dengan gusi, sebab tu ada masalah gusi. Okay, so balik ni check balik dekat gigi ada tak kuning-kuning dekat leher gigi macam ni. Sebenarnya plak ni dia suka duduk kat tempat yang bukan smooth surface lah, yang bergerigi, dekat alur gigi semua tu, dia suka duduk kat situ. Termasuklah dekat yang dekat dengan gusi ni. Okay. So bila plak ni tak di-remove, tak diberus, lama-lama dia akan jadi keras. Bila dia keras, kita tak boleh remove dia lagi lah. Bila dia keras, kita akan panggil dia calculus, karang gigi. Okay. So gunalah berus gigi apa pun, dia tak akan dapat di-remove guna karang gigi tu. So karang gigi tu dia bersifat macam kasar sikit tau, dia punya surface dia. So plak ni dia suka duduk kat tempat yang kasar kan. So dia akan duduk dekat karang gigi tu jugalah. So lama-lama karang gigi tu akan makin lama makin menebal. Kalau tak di-remove, tak diberus, dalam masa 2 minggu dia akan menebal. Okay, dan itulah menyebabkan masalah gusi. Tengok gusi dia pun dah start bengkak dah dekat sini, boleh nampak kan. Okay. Kadang-kadang plak ni boleh nampak lah, kalau macam kuning-kuning ni plak lah. Okay, ni beza dengan karang gigi. Karang gigi ni plak yang telah pun mengeras. So kita boleh nampak ni memang ada certain patient dia tak perasan pun, dia tak tahu pun sebenarnya karang gigi. Dia ingat ni gigi. Tapi sebenarnya ni bukan gigi, ni adalah karang gigi. Warna kuning-kuning yang dekat dengan gusi ni adalah karang gigi. Okay. Nampaklah dia macam batu, dia memang keras, dia tak akan boleh di-remove guna berus gigi, tapi dia hanya boleh di-remove guna scaling di klinik sahaja. Okay. Alright, itu sahaja. Okay, terima kasih Dr. Azila atas penerangan yang panjang lebar itu tadi. Menarik antara faktor adanya plak bila gigi tak tersusun kan. Okey doktor, kita teruskan ke soalan kedua. Doktor, bagaimana untuk mengekalkan kesihatan gigi untuk mengelakkan gigi daripada dicabut? Silakan doktor.
Okey, so kita dah tahu dua perkara utama yang menyebabkan gigi terpaksa dicabut, iaitu masalah gigi itu sendiri, iaitu lubang yang tidak dirawat sehingga menyebabkan sakit, dan juga gigi bergoyang disebabkan masalah gusi dan tulang. Okay. So sekarang nak tahu macam mana nak prevent. So inilah tajuk utama kita hari ini, iaitu 10 tips macam mana nak bagi gigi kekal sihat. Okay, so dua-dua tadi berlaku disebabkan oleh oral hygiene, bad oral hygiene. So that's why kita nak bagi tahu macam mana nak jaga oral hygiene dengan baik. Ada orang dia bagi definisi oral hygiene yang baik tu sekadar berus gigi 2 kali sehari. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tips-tips lain yang dia orang tak tahu, yang hari ni saya nak bagi tahu, nak sharekan, nak kongsikan supaya lebih ramai yang tahu. Okay, so first kali tips pertama, brush twice daily. Okay, bila nak brush twice daily ni, berus gigi 2 kali sehari. Bila nak berus, pertama pada waktu pagi selepas bangun tidur, dan yang kedua sebelum tidur. Okay, kenapa kena berus gigi selepas bangun tidur? Okay, waktu kita tidur, kita punya air liur tu tak sebanyak waktu kita berjaga. Waktu kita tidur, air liur kita paling kurang lah. So bila air liur kurang, bakteria tu dia lebih aktif pada waktu tu. So waktu malam selalunya waktu yang sesuai lah untuk bakteria buat kerja. Caries tu terjadi. Okay, so sebab tu kita nak, bila bangun tidur tu kita nak buang bakteria-bakteria yang ada dalam mulut, yang berkumpul dalam mulut, dan of course lah untuk kesegaran untuk mulaan hari kan. So make sure kena sarapan lah. Pagi-pagi kena sarapan juga, lepas beruji kena sarapan juga untuk elakkan bau mulut datang daripada perut kita. Okey, yang kedua berus sebelum tidur. Okay, macam saya cakap, waktu malam, waktu kita tidur, bakteria tengah aktif kan, sebab sebenarnya air liur kita ni dia bagus untuk flush out kita punya makanan, sistem makanan semua. And dia juga berfungsi sebagai buffering agent. Dia bersifat alkali. So bila alkali, dia akan neutralize balik acidity dalam mulut kita. Okay? So sebenarnya baguslah air liur ni untuk elakkan caries. So malam-malam bila air liur kurang, that's why kita kena buang semua sistem makanan yang dalam mulut kita dengan memberus gigi dahulu. Kemudian lepas dah berus gigi tu, jangan makan apa-apa lagi lah. Dia terus tidur. Okay, tips yang kedua, ni pun ramai tak tahu. Use fluoridated toothpaste. Okay, boleh nampak yang saya bulatkan tu dekat ubat gigi tu. Okay, macam nak tahu ubat gigi tu ada fluoride ke tak, boleh check lah dekat ingredient dekat belakang ubat gigi. Setiap kali nak beli ubat gigi, make sure dekat ingredient dia ada tulis fluoride. Dia sama ada tulis sodium fluoride, sodium monochlorophosphate, apa-apa yang ada fluoride, fluoro tu maksudnya adalah fluoride. Okay, kenapa kena guna fluoridated toothpaste ni? Fluoride ni penting untuk kekuatan gigi. Ramai tak tahu. Fluoride ni penting kekuatan gigi sebabnya untuk macam mana nak jadi caries tu, dia memerlukan certain pH tau. Tapi dia mesti acidic lah. So at certain pH, contohlah pH 2.5 kan, yang tu acidic kan. Gigi kita memerlukan pH, ada certain orang lain lah. Dia ikut average ni, contoh certain pH 2.5 contoh kan. Baru gigi tu nak jadi caries. Baru gigi tu akan start jadi caries. Tapi bila adanya fluoride ni, dia akan menyerap pada gigi. Gigi kita sentiasa melalui proses demineralization and remineralization. So waktu remineralization tu dia akan serap fluoride, dan fluoride ni dia akan menyebabkan gigi tu memerlukan pH yang lebih rendah lagi. Contoh kalau asalnya 2.5 tapi bila ada fluoride, gigi tu memerlukan pH mungkin lebih rendah, iaitu 2.7 ke 2.9 ke macam tu. So faham tak? Bila dia memerlukan asid yang lebih rendah untuk dia jadi caries. So pentinglah fluoride ni untuk kekuatan gigi dari sudut tu lah. Selain tu fluoride ni penting untuk elakkan bakteria. Itu antara salah satu function fluoride ni juga lah. Okay, so make sure lepas ni guna ubat gigi yang ada fluoride. Dan make sure bila yang dewasa, please guna ubat gigi dewasa lah. Yang kanak-kanak guna ubat gigi kanak-kanak. Sebab fluoride ni dia ada certain amount dia, amount yang diperlukan. Kalau macam dewasa, selalunya ubat gigi dia akan tulis 1000 ke 1500 ppm part per million dia punya kuantiti. Untuk kanak-kanak selalunya dalam 500 ppm je. So kalau orang dewasa guna kanak-kanak punya ubat gigi tak sesuai lah. Kanak-kanak pun dia ada
ada yang fluoridated dan non-fluoridated juga. Apa-apa pun kena jumpa dengan doktor gigi. Sebab kadang-kadang ni dia ada yang tak tarik umur lagi kan, umur 3 tahun ke bawah selalunya kita takut dia orang ada isu tertelan ubat gigi. So bila dia tertelan ubat gigi, dia suka makan ubat gigi kan. Sebenarnya tidak dewasa kita takut akan jadi fluorosis. So apa-apa pun jumpa dengan doktor gigi untuk dapatkan nasihat lah ubat gigi mana yang sesuai penyakit. Okey, tips yang ketiga, flossing after brushing. Ini pun ramai tak tahu lagi apa itu floss. Okay, so setakat berus gigi tu walaupun 0.001 mm pun dia tak akan capai bahagian gigi yang dekat tengah-tengah gigi tu, celah-celah gigi. Okay, so selepas setiap kali berus, make sure kita floss. Floss tu apa? Floss tu macam benang lah. Dia macam benang, tapi jangan guna benang, gunakan floss. Sebab benang dia boleh melukakan gigi. So boleh cari dekat supermarket ke apa, cari floss dekat bahagian oral hygiene kit tu. Okay. So floss ni untuk bersihkan celah-celah gigi lah. Sebab selalu pasien datang pun kebanyakannya lubang adalah di celah-celah gigi. Dan agak sukar sikit lah nak tampal celah-celah gigi ni. Bila tampal pun kadang tak dapat contact point dia balik. Kita takut itu nanti lagi senang makanan tersekat. So untuk elakkan daripada lubang di celah-celah gigi, make sure lah kita floss setiap kali berus gigi. Okay. Nanti kita tunjukkan juga lah macam mana cara nak floss dengan betul. Okay, yang keempat ni, ini mungkin ramai yang tahu visit dentist. Visit dentist every 6 months. Ramai yang tahu tapi ramai yang tak mengosongkan masa untuk pergi jumpa doktor. Jadi berbeza ya. Jangan salah faham, visit dentist ni bukan maksudnya bila dah sakit baru visit. Tapi maksudnya visit dentist ni kita buat check up lah. Buat pemeriksaan gigi regularly every 6 months. Yang boleh nampak lah siapa yang patient-patient yang selalu datang untuk buat pemeriksaan gigi, kita nampak gigi memang bersih. Boleh nampak. So ada ada rasa tanggungjawab untuk check gigi. Kosongkan masa. Kalau boleh dalam setahun tu sebelum awal tahun tu lagi dah start check bila tarikh sesuai untuk dia boleh kosongkan masa untuk pergi jumpa dentist. At least boleh tahulah apa masalah dalam mulut kita, ada lubang ke tak. Sebab benda-benda ni memang tak akan rasa, tak ada simptom. Macam lubang kecil-kecil tu lagi bagus kita tampal waktu lubang kecil-kecil. Kalau lubang tu dah start besar, dia macam susah nak, gigi pun susah nak tampal. Lepas tu gigi pun makin weak. So tergigit, benda keras sikit dia akan start pecah, senang nak pecah. So better kita rawat ataupun kita kesan penyakit lubang ataupun karang gigi ni daripada awal. Kalau karang gigi tu dia akan menyebabkan masalah gusi lah. So selalunya memang kesarankan lah bila cek gigi, kalau kita tengok memerlukan scaling ke apa, kita akan beritahu lah kepada patient. So lepas dah cek gigi tu tanyalah doktor apa masalah gigi, apa masalah mulut saya, ada masalah ke tak. Kadang-kadang doktor nak cepat dengan teleponan ni. Tapi selalunya kalau ada masalah kita akan bagi tahulah. Kita akan set ke appointment untuk dia untuk tampal ke ataupun scaling ke. Okay. So better rawat daripada awal. Jangan tunggu sakit baru nak datang. Okay. So every 6 months lah kena jumpa doktor gigi. Okay, tips yang kelima, gargling after eating. Okay, kumur selepas makan. Sebab tadi kita cuma sarankan berus gigi minimum 2 kali sehari tu kan, tapi sepatutnya lah, bukan sepatutnya, kalau boleh dapat berus gigi setiap kali makan pun lagi bagus. Ataupun setiap kali sebelum solat pun bagus juga. Itu pun yang Nabi galakkan kan. Dan memang setiap kali sebelum solat bila kita berus gigi pun kita akan rasa lebih khusyuk kan. Tapi sebabkan kita bekerja semua mungkin tak sempat kan selepas makan tengah hari tu semua, so at least kita gargle. At least kita kumur lah lepas kita makan. Dan lagi satu, untuk siapa yang suka minum kopi, minum teh, benda-benda yang senang nak jadi staining tau dalam mulut. So immediately after minum kopi ke apa, mesti kena gargle untuk elakkan jadi staining. Ini bukan untuk kesihatan ni lah, untuk just elakkan staining je lah, untuk estetik. Okay. Lagi satu, kalau macam saya suka guna punya chewing gum. Tapi bukan chewing gum yang ada gula,
make sure belilah satu chewing gum, sugar free chewing gum yang ada xylitol tu lagi bagus. Ni sebenarnya xylitol dia boleh induce kita punya, bila kita kunyah sesuatu dalam mulut, kita akan induce kita punya ILEO. So ILEO ni penting untuk elakkan masalah caries kan. Kalau saya suka lepas makan tengah hari tu, saya suka kunyah chewing gum ni. Ini nafas pun lebih segar kan. Okay, yang keenam, please avoid or stop smoking. Okay, siapa-siapa yang tak merokok, alhamdulillah lah. Jangan cuba untuk merokok. Ini siapa yang dah start merokok tu, please stop smoking. Sebabnya masalah gusi ni antara punca utama dia adalah sebabkan rokok tu sendiri. Dia ada beberapa ni lah faktor yang boleh menyebabkan masalah gusi. Contoh macam lelaki pun adalah faktor utama juga. Lelaki yang merokok, yang ada masalah diabetes, itu semua antara perkara yang membawa kepada masalah gusi itu lebih teruk. Okay. Ini lagi satu dari segi smoking ni, dia boleh juga menyebabkan ni lah, seperti yang kita tahu lah kan, dia boleh menyebabkan macam-macam kanser hati, kanser paru-paru semua lah kan. Jadi dekat bahagian mulut, kita fokuskan kat bahagian mulut, dia juga boleh menyebabkan kanser mulut, yang mana kanser mulut ni dia sangat berisiko tinggi untuk menyebabkan kematian. So kalau boleh stoplah smoking. Kalau dia smoking and then dia punya sirih, itu jadi double lagi dia punya risiko. Ataupun kalau dia smoking and then dia minum alkohol, itu pun boleh double lagi dia punya risiko untuk dapat kanser. So kalau boleh stop smoking juga. Okay, yang ketujuh, tips ketujuh, use soft bristle toothbrush. Okay, macam mana nak tahu brush gigi tu soft ke tak? Waktu kita beli tu, make sure kita tengoklah dekat label dekat atas brush gigi tu. Lalu dia akan tulis soft, extra soft. Yang lainnya adalah medium ataupun hard. Jadi jangan beli yang medium atau hard. Sebab kita sekarang ni, apa tujuan kita nak brush gigi? Sebab kita nak remove plug. Plug yang tadi lembut tadi dia kan. So setakat soft bristle toothbrush ni pun sebenarnya dah cukup untuk buang plug tadi. Tak perlu pun guna medium ataupun hard. Sebab kalau kita guna medium dengan hard tu, dia akan menghakis gigi. Menghakis gigi dan juga merosakkan gusi. And lagi satu, selalunya siapa yang guna medium atau hard ni, dia akan ada tendensi untuk tak berus dia punya gusi. So, sebenarnya bila kita berus ni, kita perlu berus urut-urut juga kita punya gusi. Sebab di situ lah tempat bakteria banyak berkumpul kan. Okay, so please elakkan beli yang medium dengan hard lah. Sebab dia boleh menghakis gigi dan juga merosakkan gusi. Guna soft pun dah cukup. Janji kita berus dengan betul lah. Nanti kita tunjuk macam mana nak berus dengan betul. Sebab ada orang kata medium, dia nak guna medium juga, dia nak guna hard juga sebab dia rasa tak puas. Jadi sebenarnya apa yang dia nak puaskan tu? Mungkin dia nak buang karang gigi, tapi sebenarnya karang gigi tak boleh pun dibuang dengan menggunakan medium atau hard bristle toothbrush. Kita hanya nak buang plug saja. So guna soft bristle toothbrush pun dah cukup. Okay, next. Avoid snacking between meals. Okay, ni pun saya nak cerita lah, ada 4 faktor utama yang menyebabkan gigi berlubang. Jadi mesti ada 4 syarat wajib yang mesti kena ada untuk gigi tu berlubang. Okay, pertama mesti ada gigi lah. Yang kedua mesti ada bakteria. Yang ketiga mesti ada gula. Dan yang keempat dia ada masa. So masa ni macam pelik pula kan. Kenapa ada masa tiba-tiba kat sini? So sebenarnya kan bila kita makan kan, contoh kita makan tengah hari, makan lunch. So kita punya pH still dekat neutral lah konon. Contohnya kan dekat dalam mulut kita pH still neutral lagi. So bila once kita makan dalam beberapa minit lepas tu dia akan start turun, pH dia akan menurun. And then dia akan naik balik. Bila kita dah tak makan dia akan naik balik. Tapi cuba bayangkan between meals tu, in between lunch dengan dinner tu, dah asyik sebenarnya pun je. Panjang masa mulut kita ni sudah tak ada makanan. So macam mana pH tu nak naik balik? So bila pH sudah menurun, dia nak naik, dia turun balik. So bila pH sentiasa rendah, masa tu, duration tu jadi lama. So bila ada masa tu,
Tapi itulah bakteria senang nak buat kerja. Okay? So faham kan? So, saya tunjukkan gambar-gambar yang macam ni, macam lollipop, gula-gula, toffee, ni semua makanan-makanan yang kalau boleh elakkan. Sebab makanan-makanan ni yang berada lama dalam mulut. Selalunya berada lama dalam mulut. So kita tak nak masa tu panjang dalam mulut. Kita tak nak makanan tu berada lama dalam mulut. Sebab lagi lama dia ada dalam mulut, lagi senanglah series nak terjadi. Okay? Macam tolonglah untuk kanak-kanak lah, especially kan diorang dah lah dia punya lapisan enamel tu tak, dia lebih nipis daripada gigi kekal tau. So kalau diorang cik beri makan gula-gula, benda-benda ni dia akan berada lama dalam mulut. Macam toffee ni pula dia macam sticky kan. So bila sticky ni akan melekat lama dalam mulut. So benda-benda macam ni dia akan menyebabkan senanglah terjadi caries. Okay. Lagi satu untuk air pula, tolonglah jangan jadikan habit minum air gas ni setiap hari. Sebab dia punya kuantiti gula tu sangatlah tinggi. Okay. Boleh check dekat label setiap makanan yang kita ambil. Untuk air kotak pun saya boleh perasan dia punya kandungan gula tu sangat tinggi. Boleh tengoklah dekat air kotak masing-masing nanti kan. Kalau nak beli makanan ke apa, check dekat label pemakanan tu. Gula untuk orang perempuan lah. Untuk orang perempuan dewasa, kita hanya memerlukan 6 sudu teh gula sahaja kan sehari. Ini apa yang disarankan oleh WHO lah. Tapi bila saya tengok dekat dekat air kotak, gula dia je dah 16. Ada 12, itu 16 itu pun dah kira banyak. 12 ni kira banyak dah. Sebab 12 gram macam tu kan, 16 gram. Okay, macam nak tahu berapa sudu teh tu. Satu sudu teh tu bersamaan dengan lebih kurang 4.1 gram lah. Kita ambil dalam 4 gram macam tu. So kalau dah 16 gram, bahagi dengan 4, dah lebih kurang macam 4 sudu teh dah kita ambil untuk satu air kotak tu je. So bayangkan, tinggal lagi 2 je lagi. Daripada 6, kita dah ambil 4. Ni baru untuk lunch. Ni untuk dinner pula lagi, air kotak lagi. Contohlah kan. So banyak tak gula yang kita ambil dalam sehari. So kalau air berkarbonat ni, air gas ni lagilah banyak gulanya. Kalau nak minum sekali-sekali tu boleh. Okay. Alright. Okay, next. Ni pun sangat ramai yang tak tahu pasal ni. Saya masih di ni ke? Saya masih di ni. Masih dengar ke? Masih dengar. Saya takut saya terputus. Okay. Saya takut terputus sebab dia tengok slide dia ni. Okay. Kita sambung untuk tips ke-9. Gunakan use correct oral care products. Okay. Saya ada bagi 3 benda lah. Use correct oral care product ni ramai yang tak tahu. Okay. First kali saya tunjukkan single tufted toothbrush lah. Ni selalunya kita sarankan kepada orang-orang dewasa umur 17 tahun ke atas yang dah start ada gigi bongsu. So selalunya umur 17 ke atas lah dia dah start ada gigi bongsu. Selalunya kalau kita guna berus gigi biasa, dia tak boleh nak capai. Macam tengok gambar terakhir ni, inilah maksudnya gigi bongsu. Gigi bongsu yang terimpak, dia tumbuh sengit daripada gigi lain. Selalunya kalau macam jaw atau rahang kita kecil, selalunya dia akan tumbuh macam ni lah. So makanan akan senang stuck dalam ni. Dan kalau kita guna berus gigi biasa, memang tak akan capai, memang tak akan dapat buang plak dekat sini. So kita sarankanlah kalau nak elakkan daripada sakit gigi, sakit bahagian gigi ni kan, kita sarankan pakai berus gigi ni. Kadang dia tak tumbuh sengit macam ni pun, tapi dia tumbuh straight, tapi dia kecil je dekat belakang ni. Still berus gigi biasa tak dapat nak capai yang belakang ni. So better guna inilah single tufted toothbrush ni. Dia ada 2 jenis lah. Satu yang compact. Kalau yang compact macam ni memang sesuai untuk wisdom tooth lah yang dekat gigi belakang. Tapi kalau yang macam ni dia bukan compact, dia lebih
dia tak compact lah. So ni memang sesuai untuk siapa-siapa yang pakai braces. Sebenarnya ada banyak sebenarnya oral care produk yang kita tak tahu. So ni salah satunya lah benda-benda yang sebenarnya boleh membantu kita membersihkan gigi dengan lebih baik. Okay. So kalau macam gigi terimpak macam ni kan, bila makanan masuk kita tak berus guna ni, so makanan ni lama-lama dia akan menyebabkan gigi sebelah tu, kita takut gigi sebelah tu yang rosak. Padahal gigi sebelah tu asalnya sihat je. Yang gigi terimpak tu yang merosakkan dia. Okay. So kita nak elakkan benda-benda ni, gunakanlah single tufted toothbrush. Dan dia juga boleh untuk celah-celah gigi, dia memudahkan lagi. Dia bagi pembuangan plak tu lebih efektif. Kalau siapa yang pakai braces, boleh guna untuk celah-celah braces ni. Yeah. And then selain single tufted toothbrush, ni pun ada juga dekat pasaran. Kalau macam single tufted toothbrush tu dia jarang lah ada dekat supermarket, boleh check online. Okay. Kalau macam interdental toothbrush ni, selalunya adalah dekat supermarket. Tapi selalunya yang dekat supermarket tu dia masih kurus sikit lah. Yang kalau nak ada banyak saiz, itu boleh check online juga. Okay, so apa function interdental toothbrush ni? Dia adalah untuk buang ataupun remove plak celah-celah gigi juga. Dia macam lebih kurang macam floss, tapi ni untuk mereka yang ada gigi yang jarang-jarang. Usually kita akan sarankan benda ni kepada orang tua lah yang dah cabut gigi. Bila kita cabut gigi, contoh kita cabut gigi kan, bila dah start cabut gigi tu, gigi akan ada space kan kat arch tu. So bila ada space, gigi akan start, gigi yang kat depan tu akan mula bergerak ke belakang. So bila dia bergerak, dia akan ada space in between gigi. So bila macam tu, kita akan sarankan lah gunakan interdental toothbrush untuk celah-celah gigi. Jangan guna floss. Kalau gigi yang jarang-jarang, jangan guna floss sebab tak function pun. Kena guna interdental toothbrush juga. Okay. And then next, tongue scraper. Ini pun salah satu tambahan lah. Sebenarnya dekat kita punya lidah pun kena gosok juga. Lidah kita penuh dengan bakteria sebenarnya. Ada plak. Kalau depan tu tengok cermin, keluarkan lidah, nampak tak ada putih-putih dekat kita punya tongue, kita punya lidah. Putih-putih sebenarnya plak lah. Itu banyak bakteria dekat situ. Dan selalunya kalau bau mulut tu pun kadang-kadang mungkin datang daripada lidah tu sendiri. So make sure lah lepas berus gigi, gunakan tongue scraper untuk berus bahagian lidah. Lagi bagus kalau kita ada mouthwash. Gunakan mouthwash tu and then kumur-kumur baru kita bersihkan lidah. Itu lagi bagus lah, lagi bagus. Sebenarnya ada juga yang berus gigi yang belakang dia ada macam tongue scraper juga kan, itu pun boleh guna juga. Okay. Sebenarnya kat sini saya tak cakap pun pasal mouthwash sebab mouthwash kalau macam kat pasaran tu sebenarnya tak adalah efektif sangat. Just dia bagi untuk selagi kita tak berus dengan betul, selagi tu lah tak ada function kalau kita pakai mouthwash. Mouthwash tu ibarat macam adjunct je lah, tambahan untuk kita punya oral hygiene. Tapi yang paling penting adalah cara kita berus gigi. Berus gigi bila dah buang plak semua, baru kita gunakan mouthwash. Tapi mouthwash dia memang tak boleh nak hilangkan plak. That's why saya tak masukkan lah dalam mouthwash dalam ni. Kecuali untuk certain pesakit yang ada masalah gusi, tanya orang tua macam tu kan, yang tu memang kita prescribe ubat tu. Prescribe mouthwash iaitu chlorhexidine. Chlorhexidine paling bagus lah. Tapi tu under prescription juga kalau boleh under prescription sebab dia tak boleh lebih daripada 2 minggu. Kalau 2 minggu pakai, lebih daripada 2 minggu kita pakai, dia mungkin akan menyebabkan staining. Nanti kita punya lidah pun rasa kebas, taste sensation tu hilang. Okay, so apa-apa pun jumpalah doktor gigi kalau kita rasa patient ni perlu mouthwash baru kita prescribe. Kalau mouthwash yang kat luar tu bagus juga, cuma bagus ni dari segi fluoride lah. So kalau nak beli pun make sure ada fluoride. So kalau boleh lepas berus gigi kan kita dah guna ubat gigi fluoride kan. So janganlah guna ubat gigi tu, janganlah guna mouthwash tu immediately after berus gigi. Tunggu dalam 30 minit baru kita guna mouthwash. Barulah ada efek fluoride tu dekat dalam mulut kita, dalam pada gigi kita. Lebih berkesan lah macam tu. So kalau nak guna mouthwash, guna 30 minit selepas berus gigi. Okay. Jangan setakat guna mouthwash je tak berus gigi. Tu paling
paling marah lah nanti kalau jumpa doktor. Okey, boleh Okey, ini paling penting. Tips yang ke-10 ni adalah paling penting. Use proper brushing and flossing technique. Ni dalam banyak-banyak oral hygiene tadi ni yang paling penting lah. Okey, bila kita tanya patient kan kadang-kadang dia orang ada yang masih menjawab macam mana awak berus gigi, ada yang masih jawab dia berus secara melintang. Itu salah berus melintang sangat salah. Tolong jangan buat macam tu. Sebab bila dia berus melintang dia akan tend untuk tak berus bahagian gusi. So berus make sure menegak kat bawah lah, macam kat bawah. Barulah kita akan kena gusi semua. And yang paling bagus sebenarnya berus secara macam ni. Yang dalam gambar pertama ni kita tengok dia bukan sahaja menegak tapi dia menghala ke gusi juga. Okay, sebenarnya between gigi dengan gusi kita ada macam pocket tau. Kita panggil periodontal pocket. So pocket tu memang ada normal untuk gusi yang normal dia dalam 2 ke 3 mm. So berus gigi masih boleh masuk dalam tu, celah-celah tu. Tapi kalau once dia dah rosak sebab tak berus gigi dengan betul semua, dia akan makin lama makin dalam. So berus gigi pun tak dapat nak capai lah. So sementara gusi masih elok, make sure berus gigi macam ni lah. Berus gigi halakan dia, kalau macam untuk gigi atas halakan berus tu 45 darjah, bukan 90 degree, 45 degree macam ni. Hala ke gusi atas and then urut-urut gusi tu and then keluarkan plak atau bakteria yang dalam celah-celah gusi tu, celah-celah poket tadi. Okay. Make sure kalau macam ni paling efektif lah. Bukan gigi depan saja, gigi belakang pun sama. Ni gigi belakang mana? Gigi belakang. Dia tunjuk untuk gigi belakang. So make sure lah berus tu sampai ke belakang. Apa-apa pun berus gigi, make sure semua surface mesti kena. Jangan berus depan je, tiba-tiba dekat dalam bahagian dekat dengan lidah tu tak berus. Itu pun tak ada function lah. Dah lah dekat bahagian yang dekat gigi bawah, dekat yang dengan lidah tu tempat keluar air liur tau. So bila tempat keluar air liur ni, air liur kita kan bersifat alkali kan. So kalau kita tak remove plak tu, dekat bahagian tu memang senang lah terjadi karang gigi kat situ. Memang apa-apa pun kalau kita check ada karang gigi ke tak, memang selalu karang gigi akan banyak dekat bahagian ni. Bahagian gigi bawah yang dekat dengan lidah ni, bahagian depan. Okay, so make sure berus juga bahagian tu lah. So kalau macam mana nak berus gigi yang dekat surface yang dekat dengan lidah macam ni lah. Untuk gigi belakang, halakan dia juga ke gusi, ini keluarkan dia. Untuk gigi depan, halakan dia juga ke gusi, ini keluarkan dia. Sama juga untuk gigi atas. And then last sekali berus bahagian tempat gigitan. Okay, so ni pun sama, make sure berus sampai ke gigi belakang. Okay. Alright, untuk kanak-kanak mungkin susah sikit cara ni. Tapi better kanak-kanak guna cara bulat-bulat pun okey dah. Bulat-bulat tu maksudnya dia ikut bentuk gusi. So ajar anak-anak untuk berus bulat-bulat pun okey. Ni untuk orang dewasa saja. Okay, so last sekali proper flossing technique. Okay, so floss ni untuk yang awal-awal, sebab floss ni agak mahal juga lah. So nak jimat juga kan, tapi untuk awal-awal saya akan ajar patient ambil dalam 18 inci. 18 inci ni kalau saya suruh ni lah ambil dalam satu hasta. Potong dalam satu hasta kita punya floss tu and then leaving an inch or two to work with. Maksudnya between jari kita ni, kita gunakan dalam 1 inci ke 2 inci untuk kita kontrol masuk dalam gigi kita. So, jangan panjang-panjang sebab nanti kalau panjang sangat nanti tak boleh nak kawal. Okay, so and then gently follow the curve of your teeth. Okay, contoh kalau ada 2 gigi kan dalam bila kita masuk satu celah tu ada 2 gigi kan kat situ. So first kali buat gigi yang pertama, peluk gigi yang pertama tu. Make sure masuk sampai ke follow the curve of your teeth. Follow the curve of your teeth maksudnya kalau senang cakapnya peluk gigi tu lah. Okay. And then be sure to clean beneath the gum line but avoid snapping the fluff on the gum. Okay, make sure kan tadi saya cakap ada pocket kan between gigi dengan gusi. So make sure kita masuk sampai dalam pocket. Okay, dah masuk tu bawa dia ke depan ke belakang and then ke atas ke bawah. Okay. Ke atas saja. Keluarkan plak tu. Ini masuk lagi dalam celahan gigi yang sama untuk buat gigi yang seterusnya, gigi yang sebelah dia pula. Jangan masuk je. Make sure peluk sekali gigi, dua-dua gigi tu. Okay, faham tak?
Okay kan. So tu je lah untuk hari ini. Dah 10 tips dah. Okay. Terima kasih Allah doktor Alam. untuk Allah Alam. Terima kasih doktor untuk 10 tips kekal sihat. Kita ada beberapa soalan daripada para penonton hari ini. Daripada Nur Aisyah Azman, dia ada 2 soalan. Doktor, berus gigi apa yang sesuai untuk pastikan plak hilang dan gigi bersih doktor? Soalan kedua, betul ke saya ada terdengar yang orang kata lepas berus gigi tak galak untuk kumur with water, just spit out excess toothpaste. Silakan doktor. Alright, terima kasih Aisyah Azman untuk soalan, dua soalan tersebut. Okay, untuk berus gigi, pemilihan berus gigi ya. Okay. Berus gigi ni macam saya cakap lah, apa tu dia tak perlukan janji kita tahu macam mana nak berus dengan betul. So apa-apa berus gigi pun tak kisah. Janji soft toothbrush and kita tahu macam mana nak berus. Kalau macam saya suka guna berus gigi yang straight pun dah okey. Janji kita tahu macam mana nak berus. Okay. So apa-apa je lah berus gigi, janji just soft dan kita tahu macam mana nak berus. Gunakan teknik yang saya cakap sebelum ni lah, teknik berus gigi tadi. Okay, and then lagi satu soalan dia apa ni? Okay, lepas berus gigi, ya betul soalan tu. Lepas berus gigi, jangan terus kumur. Kalau nak ludah tu boleh, tapi jangan terus kumur sebab kita nak efek daripada fluoride yang kita guna tadi. Ubat gigi tadi kan ada fluoride, so bila kita terus kumur maksudnya macam tak ada efek lah fluoride tadi. Biar dia serap tu dalam mulut kita. Kalau macam saya suka pagi-pagi sebelum mandi kita berus gigi dulu, and then boleh ludah lepas tu barulah mandi. Lepas dah habis mandi baru kita kumur. Kumur pun jangan terlalu kuat lah, setakat kumur sekali macam tu cukup dah. Okay? Bagus soalan tu. And then lagi satu, berus gigi make sure dalam 2 minit lah. Saya tu pernah bagi tahu setiap kali section yang kita berus kanan, depan dengan belakang kan, dengan kiri kan. Section tu kira lah dalam 8 kali. So insyaAllah cukup 2 minit. Okay, jangan main berus je, jangan sekadar ala kadar macam tu, okay? Alright. Okay, terima kasih doktor. Untuk soalan kedua daripada Asakin Hassan. Assalamualaikum doktor, macam mana rawatan untuk problem tulang menurun ya? Okay. Untuk tulang yang dah menurun, pergi jumpa doktor dulu. Waalaikumsalam. Untuk tulang yang menurun ni, pergi jumpa doktor dulu. Kalau doktor, selalunya lah kalau macam ni, kalau patient berminat, kita akan refer ke pakar lah, pakar bahagian gusi. Itu pakar perio. Sebab kita tak boleh nak buat benda ni. Kalau pakar perio ni dia lebih arif lah bab ni. Walaupun selalunya bila ada masalah gusi ni, dia punya poket tu sangat dalam kan. Lebih daripada 3mm macam tu. So kita tak boleh just scaling je. Kita kena refer kepada pakar untuk dia buat rawatan yang lebih efektif lah. Dia akan gunakan instrumen dia untuk bersihkan celah, bersihkan dalam poket tu yang lebih daripada 3mm tadi dengan lebih efektif. And then untuk masalah selalunya waktu kita refer tu dia macam masih bengkak lagi kan gusi dia. So lama-lama bila dia dah bersihkan karang gigi tu semua, dia akan mula mengecut balik. Sebab kita dah buang bakteria tu semua, so dia akan kecut balik. Time tu baru kita nampak kita punya gigi ni sebenarnya kita punya tulang tu sebenarnya dah menurun. So kalau patient berminat, selalunya dia akan consult dengan pakar. Mungkin kemungkinan pakar boleh buat lah sebab dia irreversible kan, so kita tak boleh nak reverse dia balik. Kita hanya boleh kecutkan balik gusi tu je lah. Untuk tulang tu kalau nak tambah balik kena buat bone grafting lah, kena buat derma. Tambah tulang dekat gigi tu. Tapi tu memakan kos lah juga. Tapi jarang lah patient nak. Tapi boleh consult dengan pakar kalau nak, kita akan refer daripada klinik primer. Soalan 3 pula doktor. Assalamualaikum doktor, daripada Iliani Ilyas. Assalamualaikum doktor, gigi kekal anak saya sengit ke dalam sejak tumbuh kerana gangguan gigi susu. Adakah gigi kekal itu boleh kembali tumbuh elok apabila anak saya dewasa? Okey. Tengok juga umur dia berapa time tu.
Sebab selalunya kalau ibu-ibu atau ayah ni kalau bila dia perasan gigi kekal dah tumbuh, dia akan bawa terus pergi ke klinik kan selalunya, sebab dia tak nak gigi kekal tu sentiasa berada dekat situ. So bila dia bawa pergi ke doktor, kita akan cabut lah. Usually ni macam kira macam urgent jugalah, sebab kita tak nak gigi crowding kan. So kita akan cabut gigi kekal tu, and bila dah ada space, gigi kekal, kita akan cabut gigi susu tadi yang retain lagi dekat dalam mulut tu, so that nanti ada space untuk gigi kekal tu bergerak ke depan balik. Okay, tapi dia boleh untuk ibu-ibu yang terlambat bawa anak, kemungkinan besar dah tak boleh dah nak gerakkan lagi gigi tu. Gigi tu tak boleh kembali tumbuh elok lah especially kalau dia punya rahang tu kecil dan gigi tu besar. So dia memang susah sikit lah nak ke depan balik. Kalau nak ni kena ni lah pakai braces. So apa-apa kalau ibu-ibu kalau perasan dari awal gigi susu dah tumbuh tapi gigi kekal dah tumbuh tapi gigi susu masih retain, please make sure ni lah cepat-cepat bawa jumpa kita. Sebab selalunya kalau macam tu selalunya gigi susu dia masih keras, tak goyang. So better datang bawa jumpa kita akan bagi ni lah injection, bagi bius untuk cabut gigi susu tu, so that nanti gigi kekal boleh tumbuh dengan cepat. Kalau ibu-ibu sudah terlambat, bila umur paling awal boleh buat appointment untuk pasang braces, doktor? Kalau braces selalunya kita akan boleh pasang selepas umur 12 tahun. Maksudnya lepas gigi kekal semua dah tumbuh. Dan sebelum 17 tahun ya. Lepas 17 tahun klinik government dah tak terima dah braces. Okay. Soalan keempat saya kira daripada Farah Malik. Ada yang guna pemutih gigi tu boleh ke, doktor? Pemutih gigi tu dia ada banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau dekat kerajaan kita tak buatlah pemutih gigi. Dia ada dua untuk pemutih gigi ni, ada yang boleh buat dekat rumah, ada yang boleh buat dekat klinik. So kalau dekat kerajaan memang kita tak buat pemutih gigi ni. Cumanya kalau setakat kuning sikit-sikit tu memang kita tak galakkan buat lah. Kadang patient ni dia rasa overthinking, dia rasa macam kuning gigi dia, tapi padahal bagi kita okey je. Sebab kita tak galakkan buat benda tu sebab takut dia bersifat mahakis. Kita takut nanti lama-lama enamel tu akan mahakis, akan tak hakis. Okay. Tapi kalau nak buat boleh buat dekat swasta, ada buat, tapi minta pendapat doktor dululah. Saya kira ni soalan terakhir daripada Wafak Anis. Assalamualaikum doktor. Betul ke orang cakap kalau mengandung gigi senang reput? Terima kasih. Kesayang. Wafak. Melalui pembacaan saya lah kan, kita punya gigi ni sebenarnya memang dah bila dah once dah tumbuh, kalsium tu dah tak ada serap daripada badan lagi lah. Kecuali kalau tulang memang perlukan kalsium, sentiasa perlukan kalsium daripada badan kita. Sebab tulang kita sentiasa ni lah, dia masih tumbuh lagi macam tu. Tapi kalau gigi ni memang tak, dia hanya menjadi lagi kuat kalau kita gunakan fluoride. Itu ada proses demineralization tu, itu ya. Tapi kalau kalsium, tak silap saya, dia memang dah tak serap dah lah. So apa yang menyebabkan reput tu saya rasa mungkin dari segi tulang yang memegang gigi tu. So tulang yang pegang gigi tu dia perlukan kalsium, tapi kalau kita tak cukup kalsium atau mengandung, mungkin gigi akan lebih senang goyang sebabkan tulang tu kurang kalsium. Wallahualam. Saya kira itu soalan terakhir. Sebelum kita akhiri talk kita pada hari ini, Dr. Azila ada apa-apa pesanan kepada para penonton? Kesimpulan ke, Doktor? Okay, so saya harap ilmu atau maklumat yang saya sampaikan hari ini betul-betul berkesan, berguna untuk semua, walaupun tak banyak tapi harap sikit ada dapat informasi, dan ilmu tu kita bukan sekadar dapat tapi tak apply. Kena apply lah, barulah ilmu tu berguna dan bermanfaat. So harapnya
apa yang saya cakap hari ni boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian, dan semoga kita semua rakyat Malaysia ni lah mempunyai orang haji yang lebih baik dan kesihatan gigi yang lebih baik, dan saya harap bila dah tua nanti tak ramai lah yang guna gigi palsu, sebab memang lain lah perasaan gigi palsu dengan gigi sebenar. So sayangilah gigi anda, ibarat anda sayang jantung dan organ-organ lain. Okay, jaga gigi, berus gigi semua, ikut apa yang telah diajar tadi. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Jazakillahu khairan kathiran kepada Dr. Azila. Terima kasih juga kepada AJK Technical kita Iliani. Terima kasih kepada para penonton yang setia daripada awal hingga akhir. InsyaAllah minggu depan, bermula minggu ni, Gerakan Wanita Sejahtera live bersama Dr. Anda akan bersiaran setiap 2 minggu sekali. Sekali 2 minggu lah kiranya. Dan topik hadapan adalah mata gatal bila ringan jadi serius. Saya nak minta para penonton jangan lupa like, share dan follow FB page Gerakan Wanita Sejahtera. Saya Aina Asrina minta maaf atas sebarang kekurangan majlis. Kita hayati satu hadis yang daripada Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abdullah Ibn Mas'ud telah bersabda Rasulullah SAW, Allah melaknat tukang tatu dan orang yang meminta dibuat tatu, dan orang yang mencukur bulu kening, dan orang yang mengasah gigi untuk kecantikan, yang semua itu mengubah ciptaan Allah. Tapi apa perawatan gigi untuk memperbaiki gigi, kalau ingat talk Dr. Asfa 2 minggu lepas, kita perbaiki gigi untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik agar tidak hilang makhraj-makhraj huruf yang ada pada setiap tempat di dalam rongga mulut kan. Okey, dengan ini saya mengakhiri talk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.